Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah, kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim umum peruntukan RM50 juta untuk penambahbaikan perumahan kaki tangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Ini bagi menghargai pencapaian jabatan itu yang mengutip lebih RM55.1 bilion hasil cukai 2023. Memandangkan prestasi JKDM itu yang membanggakan, maka peruntukan awal yang 20 juta itu kita tambah untuk custom saja RM50 juta. Ini selain daripada yang kita umumkan, supaya perumahan kita itu diperbaiki dan tidak sangat uzur dan dhaif. Selain daripada usaha untuk membina projek-projek perumahan baru. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 peringkat JKDM di Putrajaya. Pemandu dan penunggang P-Hailing boleh nikmati perkhidmatan internet pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40 GB. Pakar itu berkuat kuasa bermula hari ini hingga 23 April depan. Kita percaya usaha ini akan dapat membantu dianggarkan sekitar 150,000 ataupun 200,000, hampir 200,000, ya, hampir 200,000 riders di seluruh negara. Pakej berkenaan adalah hasil kerjasama strategik antara syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi melibatkan Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM, Unify Mobile dan YTL Communications US5G. Ia turut melibatkan kerjasama 16 penyedia platform P-Hailing di negara ini. Hanya sektor peladangan dibenarkan membuat permohonan pengambilan pekerja asing. Jadi yang lain sektor dia tidak dibenarkan bawa masuk kerana ini yang telah dimaklumkan oleh Menteri KDN kepada saya, tetapi dia masih memberi peluang untuk industri ladang ini, terutama kelapa sawit, getah dan sebagainya, tetapi dia kena pastikan kehendak itu adalah khusus untuk ladang. Dia tak boleh apply ladang lepas tu sampai pergi buat tempat lain, tak boleh. And that is very good. And then saya difahamkan oleh menteri bahawa kalau mana-mana orang bawa masuk pekerja ni dekat dalam negara kita, kemudian sampai sini tak ada kerja, maka dia tetap kena bayar gaji kepada orang tersebut. KPDN berharap tiada unsur pencatutan harga selepas pelarasan tarif air berkuat kuasa 1 Februari ini. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pelarasan tersebut hanya merangkumi tarif air dan bukan secara langsung terhadap barangan jualan perniagaan. Kita akan melihat sebab keputusan untuk menaikkan air itu adalah keputusan bersama yang juga melibatkan kerajaan negeri melalui Majlis Air Negara, dan kita meneliti dan akan menerima membuka untuk sebarang aduan sekiranya terdapat unsur-unsur pencatutan dilakukan. 7 sekolah di 2 daerah di Terengganu terpaksa ditutup akibat dinaiki air berikutan hujan lebat sejak malam tadi. Pengarah Jabatan Pendidikan Terengganu, Jelani Sulong berkata, ia melibatkan sekolah di daerah Kuala Terengganu dan Hulu Terengganu. Ia melibatkan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Syekh Abdul Malik, Sekolah Kebangsaan SK Seri Budiman, SK Gelogo, Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Besar, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chenghua Wei Sin, SK Kedai Buloh dan SK Lubuk Purio. Sementara itu, di Marang 24 penduduk terjejas daripada 7 keluarga kini ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara PPS. PPS dibuka iaitu Sekolah Kebangsaan Padang Mengkuang, Dewan Sivik Wakaf Tapai dan Dewan Orang Ramai Bukit Parit. Untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya, Karatunisa Samsudin.
Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, luruan monsun dilihat masih lagi boleh berlarutan sehingga ke 28 Januari nanti. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini. Yang mana berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut, termasuklah aktiviti-aktiviti di pelantar minyak, terutamanya melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna merah ini. Amaran ini berkuat kuasa mulai esok hari iaitu 24 Januari sehingga ke 28 Januari nanti. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengemas kini amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga buruk melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, yang mana amaran hujan berterusan peringkat buruk melibatkan daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, termasuklah di Kuantan, Pahang. Manakala amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan negeri Kelantan di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih, melibatkan juga daerah Terengganu, di Besut Terengganu, juga di Jerantut dan juga Pekan di negeri Pahang. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga esok hari iaitu 24 Januari 2024. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk setempat supaya sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan bersiap siaga kerana kemungkinan banjir boleh berlaku di kawasan-kawasan amaran. Baiklah, kita perhatikan pula imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Seperti yang diramalkan, keadaan cuaca hujan boleh berlaku di satu tempat melibatkan di semua negeri di semenanjung Malaysia. Namun keadaan hujan yang berlaku di bahagian utara dan pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, kecuali di negeri-negeri pantai timur iaitu melibatkan negeri-negeri amaran dijangkakan masih lagi boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat lebih tertumpu di negeri Sarawak melibatkan bahagian selatan dan juga tengah negeri Sarawak ini. Keadaan hujan ini dijangkakan akan bergerak ke arah timur ataupun timur tenggara melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini akan berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, ini sahaja yang saya mampu untuk kongsikan dengan anda semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial seperti yang tertera. Sekian melaporkan Khairunnisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kata kita ramai-ramai gotong royong bersihkan kawasan kita.
Tiada kompromi kepada kontraktor degil tidak patuh piawaian penyelenggaraan jalan raya. Itu antara fokus dari Melaka. Terus bersama Nurul Syafinas Suari di studio RTM Melaka. Syafinas, silakan. Ya Nurul, tindakan tegas akan diambil terhadap kontraktor jalan yang tidak mengikut piawaian ditetapkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan turapan jalan raya. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maitin Kunju Bashir berkata, tindakan tidak bertanggungjawab mereka membahayakan keselamatan penduduk dan pengguna jalan raya. Perlu bertindak tegas pada kontraktor-kontraktor yang tidak mengikut spek kerja penerapan sebab kesan dia pada masyarakat, kesan dia kemalangan, dan saya minta CIDB juga mengambil tindakan kepada kontraktor yang berulang-ulang kali membuat kerja tidak mengikut spek, dan kita telah berikan satu khusus khas pada semua kontraktor yang terlibat dengan panel-panel pengorekan untuk penjambungan paip air. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyerahan projek menaik taraf dan penggantian sistem lift di Hospital Melaka. Hampir 12,000 laporan pelbagai kes bencana dan kecemasan direkodkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka sepanjang tahun lalu yang melibatkan lebih 800 mangsa di seluruh negeri. Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel PA Kamarul Shah Muslim berkata, kes menangkap ular paling tinggi direkodkan iaitu sebanyak 6,963 kes. Di antara kes yang kita tangani ialah kes menangkap binatang berbisa ataupun ular, kes kemalangan jalan raya, memusnahkan sarang serangga, kes mereka yang sakit, kes mangsa lemas, kes mangsa terperangkap, kes bergaduh, kemalangan tempat kerja dan juga lain-lain kes lah. Lain-lain kes ni yang paling banyak lah, khidmat kemanusiaan. Kesemua laporan kes diterima menerusi Pusat Kawalan Operasi Negeri. Dalam pada itu, untuk tahun ini, APM Melaka menyasarkan seramai 440 orang awam menyertai agensi itu sekaligus menerima latihan kecemasan. Sempena Tahun Melaut Melaka 2024, Majlis Perbandaran Jasin MPJ naik taraf ke semua 5 pintu masuk utama ke daerah itu. Ia merangkumi pintu masuk di Johong, Batang Melaka, Sungai Rambai, Sempadan, Asahan Jementah dan Lipat Kajang. Yang di-Petua MPJ, Rosmani Zam Muhammad Nalif berkata, antara yang dilaksanakan adalah menambah pencahayaan untuk waktu malam selain mengecat semula pintu gerbang. So semua pintu-pintu masuk ni merupakan tarikan baru bila orang baru masuk ke kawasan Melaka, khususnya di kawasan melalui Jasin. Pintu-pintu masuk ni telah menyambut mereka dengan first impression lah, dengan landscape, pencahayaan, dengan keceriaan yang kita tambah baik. Kalau kita masuk waktu-waktu malam, kita akan nampak pelampuan-pelampuan dia, pencahayaan yang ada tu memang menariklah pengunjung-pengunjung baru di sempadan-sempadan. Jadi ini semua adalah persediaan kita lah untuk Tahun Melawat Melaka. Kerja-kerja menaik taraf masih berjalan dan dijangka siap pada Februari ini. Juga dalam merancangkan Tahun Melaut Melaka 2024, khususnya bagi ekopelancongan, kemudahan di pulau-pulau bawah gugusan Taman Laut Melaka akan ditambah baik bagi keselesaan pengunjung. Timbalan Pengarah Jabatan Perikanan Malaysia Melaka, Nawar Abdul Karim berkata, lebih RM1 juta diperuntukkan bagi tujuan itu. Jabatan Perikanan Negeri Melaka dalam perancangan untuk menyediakan kemudahan asas seperti tandas, bilik bersalinan, surau dan juga pejabat operasi di Pulau Nangka dan juga di Pulau Undan. Kita dijangkakan insyaAllah dalam bulan 3 ni akan adalah kemudahan-kemudahan yang saya nyatakan tadi. Taman Laut Melaka merangkumi gugusan Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol. Setakat ini, kemudahan yang disediakan ialah jeti di Pulau Undan dan Pulau Nangka untuk kemudahan pengunjung meneroka keindahan pulau berkenaan. Sekian perkembangan berita Negeri Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Salam hormat. Assalamualaikum. Syafinas, terima kasih atas perincian daripada Melaka itu.
Program Jualan Ihsan Rahmah dilancarkan sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Jualan melibatkan 11 pasaraya dan hypermarket terpilih di 58 lokasi. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata sebanyak 24 barangan ditawarkan diskaun antara 10 hingga 30% meliputi barangan keperluan dapur dan harian. Jadi pada setiap 24 hari bulan, Jualan Rahmah ini akan berlangsung bukan saja untuk pelancong tempatan tapi juga pelancong-pelancong yang datang dari luar Melaka dipersilakan datanglah membeli belah di store-store yang terpilih supaya kita dapat merancakkan lagi Tahun Melawat Melaka dan juga merancakkan lagi ekonomi Melaka. Majlis pelancaran berlangsung di Masjid Tanah Melaka pagi tadi. Terlibat kegiatan pengedaran dadah bernilai 1.23 juta ringgit. Ketua Sindiket dan ibunya serta 3 lagi suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Tertuduh Wang Jie Wei 41 tahun, ibunya Wei Hua 62 tahun dan rakan mereka Chan Siu Han 60 tahun. Tay Kai Seng, 34 tahun dan Yap Zu Jin, 28 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada kelima-lima tertuduh. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, kesemua tertuduh didakwa bersama pengedar dadah jenis NDMA dengan anggaran berat 16.473 kg dan kanabis 7.76 kg pada hari kejadian 10 Januari lalu di sebuah pangsapuri Taman Larkin, Idaman. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara Wang Jie Wei mengaku bersalah terhadap 3 lagi pertuduhan yang lain di bawah Seksyen 12-2 dan Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah menetapkan 23 April ini untuk sebutan semula kes. Bekas vokalis Seksis Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan memiliki dan menggunakan dadah 5 tahun lalu. Mamat membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Berdasarkan pertuduhan pertama, Mamat 46 tahun didakwa telah mengambil dadah jenis metafetamin pada 9 September 2019 di Johor Bahru. Manakala bagi pertuduhan kedua, dia didakwa memiliki dadah jenis metafetamin seberat 0.17 gram di Taman Perling pada 8 September 2019. Terdahulu di Mahkamah Session, peguam mewakili tertuduh memohon anak guamnya dirujuk bagi mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Permai mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kes akan disebut semula pada 22 Februari depan. Lembaga Muzium Negeri Sembilan LMNS terus komited dalam usaha memperkasa adat berpatih menerusi program silang budaya antara Malaysia dengan negara luar, khususnya negara serantau. Ia bagi menonjolkan keunikan adat berpatih melalui perkongsian masakan, muzik tradisional, pakaian dan juga tarian. Siapa datang ke Negeri Sembilan, kita tonjolkan adat kita. Kalau kita ke negara lain, kita tonjolkan adat kita pada mereka. Mereka ke sini pun kita lihat adat mereka. Biar kita nampak adat ada perbezaan dan saling harga menghargai. Dalam pada itu, LMNS akan turut melibatkan pelajar sekolah sekitar negeri ini agar mereka lebih memahami adat berpatih dan adat negara serantau. Beliau ditemui pada program Silang Budaya dan Lawatan Bundu Kenduang, Samudra Barat Indonesia di Muzium Diraja Istana Lama Seri Menanti. Paparan dari negeri di bawah vayu, Sabah terus berkukuh hubungan baik dengan China. Perinciannya terus sahaja bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Baik Nurul,
Hubungan persahabatan dan kerjasama erat di antara Sabah dan China dalam pelbagai bidang terus diperkukuh demi manfaat bersama. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata hubungan baik dan kerjasama erat dengan negara tersebut telah terjalin dalam bidang pelaburan, perdagangan dan budaya. Datuk Haji J turut mengucapkan terima kasih kepada Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu yang aktif menggalakkan pertukaran dan kerjasama mesra dengan Sabah. Beliau berucap sempena sambutan Tahun Baharu Cina, anjuran Konsulat Cina di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Datuk Haji J yakin misi perdagangan ke China sempena Sidang Kemuncak Ekonomi dan Teknologi China Global di Shenzhen tahun lalu akan membawa hasil positif. Sementara itu, Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang berharap pertukaran budaya persefahaman dan persahabatan yang terjalin terus dipupuk demi kelancaran kerjasama dua hala. Wish China-Malaysia friendship lasts forever. Wish people happiness and good health. Wish everyone a very happy Chinese New Year. 恭祝大家新春快乐。 Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni. Majlis dimeriahkan dengan persembahan tarian singa, tarian dan nyanyian daripada artis-artis tempatan. Kumpulan Yayasan Sabah menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Perhutanan Sabah dan Universiti Malaysia Sabah UMS bagi pelaksanaan projek bioprospek penyelidikan dan pembangunan kulat liar, halia liar dan tumbuh-tumbuhan ubatan dan aromatik tub. Majlis menandatangani memorandum perjanjian tersebut berlangsung di Ibu Negeri. Kumpulan Yayasan Sabah diwakili pengarahnya Datuk Gulam Haidarhan Bahadar, Ketua Konservator Hutan Datuk Frederick Kugan mewakili Jabatan Perhutanan, manakala UMS diwakili Naib Chancellernya Datuk Dr. Kasim Mansur. Majlis disaksikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Projek itu bertujuan mengidentifikasi spesies kulat liar dan halia liar khususnya tuhau yang berpotensi dikomersialkan sebagai langkah proaktif mengatasi ancaman terhadap sekuriti makanan secara global. Ia dijalankan di kawasan konservasi Lembah Danum, Lembangan Maliau, Imbak Canyon dan kawasan pemeliharaan lain di bawah seliaan Kumpulan Yayasan Sabah. Tahniah kepada Yayasan Sabah kerana berkolaborasi berterusan dengan agensi yang berkaitan dengan penyelidikan dan kita harap hasil daripada ini akan mendatangkan manfaat dari segi penyelidikan, kedua dari segi produk yang dihasilkan daripada hasil hutan kita. Datuk Arifin turut melancarkan buku bertajuk Kehidupan dan Adat Suku Kaum Murut Tanggala Kampung Inarad Tongod dan Kepercayaan Ritual dan Adat Suku Tombonuo, Lingkabau, Sugut, terbitan Kumpulan Yayasan Sabah. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah DOSEM mensasarkan 1.72 juta penduduk Sabah mendaftar dalam sistem pengkalan data utama padu menjelang 31 Mac ini. Jumlah itu berdasarkan bilangan penduduk Sabah berumur 18 tahun dan ke atas yang layak mendaftar dalam sistem berkenaan. Pengarahnya Muhammad Amri Idris optimis sasaran ini mampu dicapai berdasarkan tren pertambahan bilangan pendaftaran setiap hari. Saya jangkakan perkara ini pun momentumnya akan makin bertambah sebab apabila kita lihat pada hujung minggu baru ini purata sehari dalam 4 ke 5 ribu pendaftaran baru. Orang kata apa, rakyat Sabah lah respon kepada kita punya publicity dan juga kita punya pembukaan kaunter. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu segmen Sembang Ekspresi Sabah FM di Kota Kinabalu. Setakat 21 Januari lalu, jumlah yang telah mendaftar dalam sistem padu adalah 6.7%. Dalam pada itu, Muhammad Amri berkata, DOSEM turut melaksana pelbagai strategi untuk memastikan sasaran tersebut tercapai, antaranya dengan membuka kaunter padu di kawasan hotspot yang dikenal pasti.
Bagi kawasan pedalaman, pihaknya akan menggerakkan pasukan khas Flying Squad bermula Februari depan khusus untuk membantu masyarakat luar bandar mendaftar dan mengemaskini maklumat. Lapangan Terbang Tawau menerima ketibaan penerbangan sulung pesawat Firefly FY3831 yang membawa 158 pelancong dari bandar Nanjing, China kira-kira 5.50 pagi tadi. Ketibaan mereka disambut Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia Manoharan Priyasami dan Timbalan Pengarah Tourism Malaysia Tracy J. Tojuka. Bercakap kepada pemberita, Manoharan berkata penerbangan ini merupakan hasil lawatan kerja Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing ke China Disember tahun lalu. Ia merupakan langkah proaktif bagi mencapai sasaran ketibaan 5 juta pelancong China ke Malaysia. Ini salah satu daripada usaha untuk welcome our visit Malaysia year 2026. Jadi ini merupakan salah satu daripada aktiviti-aktiviti promosi. Jadi kita menjangkakan pada tahun 2026 lebih banyak lagi penerbangan yang akan datang, khususnya penerbangan terus. Penerbangan sewa khas ke Tawau dari Bandar Nanjing, China beroperasi 3 kali seminggu sehingga 30 Mac 2024. Daerah Keningau dipilih sebagai lokasi pertama lawatan rombongan Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor Pekawanis yang jelung kali menjejakkan kaki ke negeri di bawah bayu. Rombongan tersebut diketuai yang dipertuanya Datuk Sri Mas Diana Muhammad, isteri kepada Menteri Besar Selangor. Lawatan rombongan Pekawanis ini diiringi Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Julia Salag, isteri kepada Ketua Menteri Sabah. Pusat Kraftangan Sabah menjadi destinasi pertama rombongan kira-kira 10 orang ahli Pekawanis ini untuk melihat sendiri keunikan kraftangan tempatan. Ini adalah satu kata boleh dikira sebagai satu usaha yang baiklah yang Datin Sri bawa saya ke sini dan kawan-kawan, di mana kami juga boleh mempromosikan kraftangan yang ada di sini di negeri Selangor. Saya rasa bangga sebab sanggup datang jauh naik ke Benjaran Keroka untuk sampai ke Keningau ni. Jadi mudah-mudahan hubungan silaturahim antara Selangor dengan Sabah akan bertambah erat. Rombongan ini turut disajikan dengan tarian kebudayaan Tambalang, Sumayau dan Sumirid dari suku kaum Dusun Gana dan Dusun Liwan oleh Kelab Budaya di Olumis dan sekebun tari dari SK Bundu Apin-Apin Keningau. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Nurul. Rita Lucius Malik, terima kasih atas perincian daripada Sabah itu. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Tribunal Anti Gangguan Seksual beri alternatif bagi pengendalian kes gangguan seksual. Langsung bersama Bumawin di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Nurul. Tribunal Anti Gangguan Seksual yang dibentuk menerusi Akta Anti Gangguan Seksual 2022 akan menjadi alternatif bagi pengendalian kes gangguan seksual yang sebelum ini hanya dilakukan di bawah Mahkamah Sivil atas kesalahan jenayah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu pembentukan tribunal tersebut akan memberi pilihan kepada mangsa kes gangguan seksual untuk menuntut ganti rugi sewajarnya di bawah pengendalian panel yang berpengalaman. Is an alternative sebab sebelum ini mereka boleh mengambil tindakan sebagai kes jenayah Sexual Offences Act dari segi jenayah, dan ini adalah quasi civil case. Jadi mereka boleh, ini adalah memberi peluang kepada mereka untuk menuntut apa yang mereka rasa seharusnya ganti rugi kepada mereka yang telah dikenakan gangguan seksual ini. Jelasnya, panel Tribunal Anti Gangguan Seksual terdiri daripada 10 orang anggota dan setakat kini 2 orang ahli daripada Jabatan Peguam Negara sudah dilantik sebagai Presiden dan Timbalan Presiden, manakala selebihnya masih dalam proses pelantikan.
Tribunal tersebut sudah mula beroperasi sejak penghujung tahun lepas untuk memantau kes-kes berkaitan dengan segera. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Back to School di Sekolah Kebangsaan Tanjung Bako di Kuching. Produk biomas mempunyai potensi besar dalam memacu ekonomi hijau Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, produk seperti kayu pellet dan arang briket antara yang mendapat permintaan tinggi di peringkat global. Ini berikutan sifat produk tersebut yang mesra alam menyebabkannya sentiasa mendapat permintaan tinggi. Sarawak pula telah mengekspor produk kayu pellet ke beberapa negara seperti Jepun, Korea dan Perancis dengan nilai ekspor mencecah 36 juta ringgit. Dato' Amar Awan Tengah berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC dan Persatuan Perkilang Panel Malaysia MPMA di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh. STIDC diwakili pengurus besarnya Zainal Abidin Abdullah, manakala MPMA diwakili oleh pengurusinya Dato' Wira Sheikh Osman Rahman. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD akan terus memantau projek pembinaan jalan pesisir di negeri ini bagi memastikan kontraktor dilantik menyiapkan projek mereka dalam tempoh yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Dato' Insinyur Aidil Lariwo berkata terdapat 23 pakej projek jalan pesisir di Sarawak dengan 13 daripadanya di bahagian muka. Walau bagaimanapun, 4 pakej di bahagian itu yang melibatkan kerja naik taraf jalan raya didapati mengalami kelewatan dan telah ditender semula. Salah satunya adalah jalan raya dari Balingian ke Kuala Balingian yang mengalami kelewatan hampir 30%. Menyediakan catch-up plan yang realistik, yang dapat dipenuhi oleh mereka. Tapi kalau mereka tidak mampu juga, maka sudah tentu pihak JKR iaitu agensi pelaksana yang bertanggungjawab akan memulakan apa yang disebutnya sebagai termination review lah, termination review team lah, iaitu satu review untuk memastikan sama ada kontraktor itu benar-benar dapat meneruskan atau tidak. Beliau ditemui media selepas mendengar taklimat status pelaksanaan projek oleh Wakil Jabatan Kerja Raya Mukah di Balingian. Baik, dalam pada itu, Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi ketika ditemui berharap kontraktor dapat mempercepatkan pelaksanaan projek naik taraf jalan di Mukah memandangkan bahagian itu akan menerima kehadiran atlet dari seluruh negara sempena Sukan Malaysia Sukma Ogos kelak. Yang mana tiga acara akan diadakan di Mukah. Bola sepak, netball dengan judo. Jadi dengan itu kita berharap supaya kontrak ini akan berjalan dengan lancar lah, supaya perjalanan atlet-atlet dari luar kawasan ke Mukah akan bertambah baik berarti sekurang-kurangnya akan meninggalkan kenangan baik untuk mereka bila melawat ke kawasan Mukah. Projek jalan pesisir di bahagian Mukah merangkumi 8 pakej pembinaan dan naik taraf jalan raya, 3 pakej pembinaan jambatan dan 1 pakej pembinaan bulatan yang keseluruhannya sepanjang lebih 137 kilometer. 7 keluarga dari Taman Damai B di Limbang merayu kerajaan untuk menyelesaikan isu banjir kilat yang berlaku di kawasan perumahan itu. Setiap kali hujan lebat, penduduk trauma dan gelisah ekoran banjir kilat yang berlaku mengundang bahaya dan pelbagai risiko termasuk ancaman binatang berbisa. Salah seorang penduduk yang ditemui berkata banjir kilat sudah 5 kali berlaku, justeru mengharapkan ihsan kerajaan menyelesaikan isu tersebut.
Kawasan pembentungan ini dapat dienukanlah kawasan parit-paritan ini sebab parit memang ada tapi parit itu cuma berpusing-pusing saja, tiada jalan keluar. Jadi kami harap parit itu ada jalan tembuslah ke mana-mana, keluar ke manakah kami pun tidak tahu. Kalau kami tahu cara membuat, kami tidak macam meminta pertolongan lah kan. Tapi kalau itulah saja cara kami, itu harapan kami meminta bantuan kepada yang berkenaan lah. Itu saja harapan kami. Menurut Surina, 14 Januari lalu menjadi banjir kilat terburuk yang pernah berlaku sejak 5 tahun lepas dan rumahnya paling teruk terjejas, lebih-lebih lagi bila berlaku pertembungan air pasang besar. Air setinggi lebih 1 meter telah menenggelamkan bahagian dapur, ruang tamu dan bilik tidur. Sementara itu, Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah melihat sendiri kawasan terbabit. Di Taman Damai kita dapati bahawa keadaan longkang tidak diselenggara. Longkang konkrit ada tidak diselenggara. Dan juga terdapat outlet yang perlu dibina lah. Jadi di sana saya minta pihak DID yang pertama, jangka pendek, membersihkan parit-parit konkrit yang sedia ada. Dan yang kedua, mencari peruntukan untuk membina parit outlet. Mungkin kosnya dalam lingkungan 300,000 dan kita berharap ia dapat diadakan pada tahun ini juga. Isu sama turut berlaku di Taman Sri Patiambun di Lorong 5 dan 7. Datuk Dr. Abdul Rahman juga telah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Limbang menyelenggara sistem peparitan selain meminta penduduk mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan parit sentiasa terjaga dan dibersihkan. Masyarakat di kawasan luar bandar diminta mendaftar serta mengemaskini maklumat dalam pangkalan data utama PADU dengan menggunakan kemudahan di Pusat Ekonomi Digital PEDI yang terdapat di kawasan masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Maradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, PADU yang dilancarkan pada 2 Januari lalu antara lain bertujuan menjadi sumber rujukan kerajaan dalam pengagihan subsidi dan penyaluran bantuan secara bersasar. Jelasnya, semua rakyat yang berumur 18 tahun ke atas perlu membuat pengemaskinian maklumat isi rumah dan profil individu di sistem PADU. Usaha kerajaan itu akan memudahkan maklumat diproses dengan mudah dan bantuan atau subsidi bersasar dapat dijayakan nanti. Beliau berharap masyarakat luar bandar dapat menyokong usaha kerajaan agar mereka tidak ketinggalan dari mendapat bantuan sewajarnya. Semua pihak juga diminta bekerjasama dan saling membantu untuk mendaftar PADU dalam tempoh yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau kaunter PADU di PEDI Maradong di Sarike. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Mumawin, terima kasih daripada Sarawak itu. 8 kawasan di Kuala Muda dan Langkawi dijangka terkesan akibat cuaca kering dan panas atau fenomena El Nino ketika ini. Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad sadar memaklumkan kapasiti pengeluaran air harian di beberapa loji rawatan air LRA di Kedah menunjukkan tren penurunan. Sada dalam kenyataan hari ini memaklumkan kawasan dijangka terjejas ialah Merbuk, Semeling, Tikam Batu, Tanjung Dawai, Bengkalan Bujang, Bedong, Gurun dan Pulau Tuba Langkawi. Kawasan terbabit memperoleh bekalan air daripada LRA jenis Headworks iaitu terima sumber bekalan air mentah dari gunung atau bukit. Terdapat 4 kawasan menggunakan LRA jenis Headworks daripada 35 LRA di seluruh Kedah. Ia termasuk LRA Merbuk, LRA Tupah dan LRA Gurun di Kuala Muda serta LRA Pulau Tuba di Langkawi. Menurut Met Malaysia, fenomena El Nino sedang berlaku di seluruh negara dan dijangka berterusan sehingga suku kedua tahun ini. Tiga puluh peniaga di Medan Selera Pasar Besar Alustar melahirkan rasa kecewa susulan kadar sewa tapak perniagaan mereka akan dinaikkan
Menurut mereka yang sudah 30 tahun berniaga di kawasan itu, Majlis Bandaraya Al-Ustar MBAS akan memberikan hak kendalian kepada sebuah syarikat swasta. Syarikat terbabit dikatakan akan mengenakan bayaran sewa sehingga RM550 sebulan berbanding RM90 di bawah MBAS sebelum ini. Kita nak cari duit pun pada orang kata apa, ada rezeki pun hari Jumaat Sabtu saja. Hari Ahad hingga ke hari Khamis memang tak ada orang. Jadi kita nak bayar 550 hingga 700 sebulan pada pihak ketiga ni agak susahlah. Bebanlah bagi kami. Sini yang peniaga-peniaga ni ada yang ibu tunggal, ada yang anak banyak. Lah ni anak sekolah, anak nak pakai masuk universiti, nak bayar duit sini semua. Jadi nak bayar 550 macam mana? Lepas tu bulan puasa kami cuti sebulan. Kami tak berniaga. Tapi bila kami tak berniaga, kami nak bayar sewa bulan tu 550 macam mana? Ketika ini, medan selera berkenaan masih dalam kerja-kerja baik pulih dan mereka berniaga di bawah kemah yang disediakan. Seorang peniaga berputih mata selepas rugi RM6.2 juta diperdaya dengan pelaburan tidak wujud. Mangsa berusia 61 tahun itu tertipu dengan pelaburan diiklankan menerusi Facebook dan juga aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, sesulan itu mangsa telah melayari satu blog dan bertindak menekan pautan yang membawa kepada nombor telefon suspek di WhatsApp. Sejak itu, mangsa telah melakukan 32 transaksi ke 11 akaun berbeza dengan nilai keseluruhan RM6.2 juta. Mangsa mula menyedari ditipu selepas cuba mengeluarkan RM2.2 juta duit pelaburan itu, namun platform pelaburan tersebut tidak boleh diakses. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang individu yang bekerja sendiri dihadapkan di Mahkamah Magistrate Kang hari ini atas tuduhan mengedar dadah jenis syabu seberat 528 kilogram. Tertuduh Muhammad Fazli Aziz, 35 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar dadah di kawasan Semak, Hutan Simpan Mata Air Padang Besar pada 10 Januari lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Ia membawa hukuman sebatan rotan tidak kurang 12 kali atau penjara seumur hidup atau gantung sampai mati. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin. 22 Mac depan ditetapkan bagi sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan kimia. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN telah melaksana penjenamaan semula secara berperingkat sejak 2020. Ia bagi memastikan identiti dan imej korporatnya terus disegani dan mendapat kepercayaan penuh masyarakat. Menurut pengerusinya, Datuk Nurliza Abdul Rahim, penjenamaan semula melibatkan penambahbaikan secara menyeluruh merangkumi aspek pengoperasian, identiti produk serta imej cawangan PT-PTN seluruh negara. PT-PTN terus komited menjalankan fungsinya melalui penyediaan pinjaman pendidikan, pengurusan bayaran balik pinjaman dan pembudayaan menabung. Bertujuan memastikan tiada pelajar tercicir melanjutkan pengajian ke institusi pendidikan tinggi disebabkan masalah kewangan. Sehingga 31 Disember 2023, pinjaman PT-PTN telah memberi manfaat kepada 3.95 juta peminjam dengan pengeluaran pinjaman berjumlah 71.32 bilion. Hasil manfaat pinjaman ini, PT-PTN telah dapat membantu melahirkan golongan cerdik pandai yang berjaya dalam lapangan kerjaya masing-masing sekaligus menjadi aset penting kepada negara kita. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian pejabat PT-PTN Cawangan Taiping. Ia menjadi cawangan terbaru dibangunkan selari dengan usaha penjenamaan semula PT-PTN. Perkhidmatan ditawar PT-PTN diyakini pelanggannya. Sebab PT-PTN ni saya dapat sambung belajar tanpa minta duit daripada ibu bapa saya.
Lepas tu saya tak perlu tunggu untuk setiap bulan untuk masuk duit daripada akaun. Setiap semester PTPTN akan masukkan duit on the time, and duit tu dapat bantu untuk makanan saya dan pembelajaran saya. Ini saya bayar dekat sini lah. Staf sini sangat membantu. Saya suka dengan sistem dia lah dekat sini. Sangat memudahkan urusan saya untuk bayar. Lebih selesa lah dengan cawangan ditempatkan di sini. Sementara itu, Majlis Pelancaran Cawangan Baharu di Taiping itu turut mengumumkan 5 pemenang bagi kempen cabutan bertuah Jom Bayar PTPTN Negeri Perak. Pemenang diberi RM5,000 dalam bentuk akaun simpanan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Perasaan tu gembira lah kan, sebabnya kita tak expect pun bila buat bayaran ni ada peraduan yang macam ni untuk cabutan untuk pembayar yang ni kan. Gembira, tak sangka lah. Secara keseluruhannya, sebanyak 58 pejabat PTPTN negeri dan cawangan kini beroperasi di seluruh negara. 8 suspek disyaki ahli sindiket dadah terbesar di Sabah, geng UPEC, kini diburu polis. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maiden PC berkata 3 daripadanya adalah warga tempatan. Sementara itu, 5 lagi suspek yang sedang diburu terdiri daripada 4 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Kesemua mereka berumur dalam lingkungan 30-an hingga 40-an. Salah seorang suspek warga tempatan merupakan bekas anggota polis. Menurut beliau, kali terakhir kesemua individu terbabit dilihat di sekitar Sabah. Kita tidak akan bertolak ansur terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota polis ataupun lain-lain mana pejabat awam yang terlibat dalam sindiket ini. Kita akan cari, kesan, tangkap, dan kalau cukup bukti kita akan tuduh di mahkamah. Beliau meminta orang awam yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu siasatan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat ke istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat menyaksikan seramai 321 individu menerima darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan. Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin Jantan dan ahli perniagaan Ong Hui Lim mendahului senarai penerima pingat dengan dikurniakan darjah Panglima Setia Mahkota yang membawa gelaran Tan Sri. Sultan Abdullah turut berkenan mengurniakan darjah Panglima Jasa Negara kehormat kepada Dekan Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan ISTEC UIAM Profesor Dr. Abdul Aziz Burkud, serta mengurniakan 3 individu dengan darjah Panglima Setia Diraja kepada Datuk Pengelola Bijaya Diraja Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin, Juruiring Yang di-Pertuan Agong Major Jeneral Datuk Muhammad Zahari Yahya dan Ketua Pengarah Kraftangan Ainu Syam Ramli. 7 individu menerima darjah Johan Mangku Negara sementara 7 penerima darjah Johan Setia Mahkota. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan mengurniakan 117 penerima bintang Kesatria Mangku Negara dan seorang individu dikurniakan bintang Kesatria Setia Diraja. Manakala bintang ahli Mangku Negara dikurniakan kepada 85 individu dan 98 individu dikurniakan pingat pangkuan negara. Sasar peningkatan kualiti menerusi program Raise the Bar. 77 tahun berada di Persada Penyiaran, RTM mampu menjadi badan penyiar dunia selain bersaing dengan media penstriman. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Islaman berkata RTM mempunyai simpanan kandungan asli dan berkualiti lebih 7 dekad yang boleh disiar semula. Use the penonton-penonton kita. You think again. Kenapa kita namakan dia Raise the Bar ialah untuk meningkatkan kualiti kita, ya, untuk meningkatkan kualiti kita, mana-mana yang target-target ya, kita kena berkongsi
target untuk tahun ini, target untuk suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi ini sangat penting dan kita gunakan platform ini untuk mendapat maklum balas daripada rakan-rakan kita di RTM. Jadi ini sangat penting untuk terus mara ke depan. RTM mesti menggunakan bahan-bahan dalam perpustakaan dia, dalam library kita. Kita tunjukkan semula supaya orang boleh dekat dengan jenama kita dan itu adalah konten-konten yang bagus sebenarnya dan harus kita ketengahkan dan kita jangan simpan di dalam library kita. Ya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas sesi town hall bersama lebih 300 pegawai Jabatan Penyiaran seluruh negara. Beliau sangat berpuas hati dengan pembentangan program 2024 oleh pengarah program radio Saiful Zaman Yusof, pengarah media digital interaktif Ivan Toh, timbalan pengarah berita ehwal semasa Mat Syahri Saripan dan timbalan pengarah program TV Nasrul Hakim Manoh. Tapi sebelum kita happy-happy, saya nak memaklumkan kepada semua. Program Gagal Lulus SPM Galus diperkenal Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPP-KK. Ia bagi membantu individu gagal SPM mendapat peluang melanjutkan pengajian peringkat sijil dan diploma. So far kita mencapai target iaitu bilangan pengumuman melebihi daripada target yang ditetapkan iaitu hampir 150 orang. Tujuan kita adalah memberi pendidikan kepada semua orang. Semua orang layak untuk mendapat kemahiran, pengetahuan, kepakaran dan seumpamanya. Edukasi pendidikan adalah lebih terbuka sekarang. Inisiatif Galus adalah di bawah program pengajian Polisi Si Anjal dan Flexible TVET for All. Jelas Dr. Muhammad Sahari, pengambilan fasa pertama pelajar di bawah program tersebut bermula pada 4 Februari. Ia dilaksanakan di 3 kolej komuniti di Johor sebagai projek rintis. Ia termasuk Kolej Komuniti Paguh dengan tawaran program sijil fashion dan pakaian, manakala Kolej Komuniti Pasir Gudang bagi program dandanan rambut dan program sijil teknologi binaan bangunan di Kolej Komuniti Bandar Penawa. Mayat seorang wanita ditemui orang awam di Pantai Kansem, Labuan tengah hari semalam. Wanita warga negara Malaysia berumur 58 tahun ditemukan lengkap berpakaian. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Muhammad Hamizi Halim dalam kenyataannya memaklumkan pihaknya mendapati mangsa tinggal di kawasan perumahan berdekatan Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP Kansem. Siasatan awal tidak menemui sebarang unsur jenayah. Mangsa dihantar ke Hospital Labuan untuk tujuan bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat tampil untuk membantu siasatan. Hampir 300 keluarga di Labuan terima bantuan beras. Ahli Majlis Kerja Tertinggi merangkap Ketua UMNO bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan berkata, program Peduli Rakyat merupakan usaha meringankan beban rakyat. Jelas beliau, program tersebut telah berlangsung selama 11 bulan. Program itu akan terus dilaksanakan bagi memberi khidmat kepada masyarakat setempat. Memberi bantuan lebih kurang 200 keluarga dengan bantuan beras ini. Ini untuk yang perkahwinan. Manakala yang untuk keluarga yang meninggal, kita telah bantu lebih kurang laporan yang saya dapat 90 keluarga. Dan insya-Allah program Peduli Rakyat ini kita akan teruskan sampai bila-bila kerana saya melihat program Peduli Rakyat ini cukup dekat di hati saya, cukup dekat di hati UMNO daripada dulu, kini dan insya-Allah selama-lamanya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan 100 kg beras kepada pesara tentera Osman Matusin yang bakal melangsungkan perkahwinan. Ketika remaja lain memikirkan hala tuju kehidupan, berbeza apa yang dihadapi Aiman Ikhwan Arman apabila dia perlu pikul tanggungjawab menguruskan ibu bapanya yang sakit. Pada masa sama tetap perlu beri fokus terhadap pembelajaran di sekolah.
Aiman merupakan pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 5 Gurun Kedah. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, dia terlebih dahulu akan menyelesaikan keperluan ibunya, Mazliana 39 tahun yang terlantar sakit akibat menghidap ketumbuhan di kepala. Selain bapanya, Arman Uthman 49 tahun turut menghidap penyakit kronik yang lain. Dia turut mempunyai abang sulung, orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran sejak kecil. Macam orang umur masalah ni depa masih best dengan kawan-kawan, tapi saya ada dengan mak saya. Macam mak kena buat susu 7 kali sehari. Pukul 6 pagi kena bangun buat susu, untuk 9 pagi ke 12 tengah hari, ke 3 petang, 6 petang, 9 malam, 12 malam. Lepas tu macam pamper berak apa kencing, macam mak nak bangun duduk pun kena tarik mak. Aiman, anak kedua daripada 3 adik-beradik bersama adik bongsunya Aina Najwa, bersyukur kerana mereka turut dibantu ibu saudara untuk menguruskan kedua orang tuanya. Bagi meringankan beban ditanggung, Arman sekeluarga ketika ini menerima bantuan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sementara itu, Perdana Menteri turut menghulurkan bantuan menerusi setiausaha politiknya. Turut hadir sama Ahli Parlimen Sungai Petami, Dr. Taufik Johari. Alhamdulillah, kita tengok meskipun mereka ini berada dalam keadaan yang kurang bernasib baik, tetapi masyarakat setempat, pihak sekolah dan juga pemimpin tempatan, saya difahamkan selalu memberi perhatian dan juga bantuan yang sewajarnya bagi meringankan beban yang terpaksa dipikul oleh keluarga Puan Mazliana. Dan yang paling penting keadaan suami dan isteri itu sendiri, sebab merupakan orang kata tiang utama untuk mencari rezeki keluarga, dan kita juga akan buat follow up dari segi secara bulanan untuk melihat sendiri barang keperluan asas, bakul makanan, dan Puan Mazliana sendiri perlukan pampers dan juga susu dan sebagainya. Ini kita akan bekerjasama dengan semua agensi yang terlibat, insya-Allah. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.